Alhamdulillah, tuan syukur pada Allah dapat kita selesaikan 200 kali salawat. Allahu Akbar. Kalaulah rahmat Allah itu boleh kita nampak dengan mata kita, maka tuan-puan penuh rumah-rumah kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat rahmat Allah tadi, Allah kabulkan segala hajat dan doa kita. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah sembuhkan di kalangan kita mereka yang sakit. Allah Subhanahu wa taala permudahkan urusan mereka yang tengah buat urusan yang susah. Allah hilangkan segala masalah yang ada pada diri kita, pada hidup kita, pada ahli keluarga kita. Mudah-mudahan Allah berkati kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin, dengan berkat salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah, kita ada masa lebih kurang dalam 10-15 minit je untuk kita teruskan dengan sesi tazkirah kita, iaitulah membahas tentang 30 nama dan gelaran Nabi SAW beserta dalil Al-Quran dan hadis. Sama ada dalil Quran ataupun dalil hadis dekat sini. Baik ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita nak bahas satu nama dan gelaran kepada baginda Nabi SAW, iaitulah baginda Nabi digelari ataupun Allah sebut Nabi SAW dengan nama Da'i. Ni Allah sebut baginda Nabi SAW dengan nama apa dah? Da'i. Dalam Al-Quran Allah tak sebut nama Muhammad, tetapi Allah tak sebut nama Nabi dengan Muhammad. Tetapi ada dalam beberapa ayat Al-Quran Allah sebut nama Nabi dengan gelaran Nabi, iaitulah apa? Da'i. Nabi ni seorang da'i. Apa tu da'i? Mana ayat yang menyebutkan gelaran Nabi? Mana ayat Al-Quran yang di situ Allah menyebut baginda Nabi SAW bukan dengan namanya tapi dengan gelaran baginda Nabi, iaitu da'i tadi? Mana ayatnya? Ni mana ayatnya? Mana dalilnya? Orang sekarang ni nak cari mana dalilnya? Ni dalilnya tuan-puan. Kita bacaan kitab kita ni dah sampai pada muka surat 31. Ni kitab Salawat Al-Asma'ul Saniyah dah sampai bahasan kita pada muka surat 31. Jadi seperti biasa, kita minta untuk Ustaz Aslam tolong bacakan lalu nanti saya akan terangkan insya-Allah. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Artinya, wahai kaum kami, terimalah seruan orang, yakni Muhammad, yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepadanya. Nescaya dia akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. Allah SWT berfirman lagi, وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ Ulaika fi dhalalim mubin. Artinya, dan barang siapa tidak menerima, yakni seruan orang yang menyuruh kepada Allah, yakni Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari seksa Allah di bumi, padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Baik, puan, itu ayat Al-Quran yang mana dalam ayat itu, dua ayat tu menyebutkan gelaran Nabi SAW dengan sebutan da'i. Ayat ini turun berkenaan tentang satu kejadian di zaman Nabi SAW, yang mana permulaan kisahnya Allah mulakan wa idh sarafna ilayka nafaran minal jinni yastami'una al-Quran. Allah kerahkan, Allah arahkan nafaran, sekelompok, minal jin. Allah arahkan, kerahkan sekelompok daripada kalangan jin. Jin itu jin, kan? Sekelompok di kalangan jin ini, mereka untuk mendengar bacaan Al-Quran.
Yastami'una apa? Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an. Mereka mendengar. Bukan setakat terdengar, tapi mereka datang memang untuk yastami'un, nak mendengar bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni nak mendengar bacaan Al-Quran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lepas tu Ustaz, kalau jin dengar bacaan Quran ni, lah saya tengok Ustaz tu baca Quran, kata jin terbakar Ustaz. Di zaman Nabi jin dengar apa? Bacaan Quran Nabi. Ni kan. Kenapa ni? Beza ke bacaan Quran Nabi dengan bacaan? Dia ada ayat-ayat tertentu lah tuan-puan. Yang kita buat untuk apa? Untuk melawan jin. Tapi jin yang datang ni bukan jin kafir. Satu. Dan dia bukan jin yang tak baik. Ni jin yang baik. Oh, Ustaz, jin ada yang baik juga ke? Ya. Dalam surah Al-Quran ada surah jin. Dalam surah jin disebutkan, wa inna minna salihuna wa minna duna zalik. Di kalangan kami ni, kata jin, ada orang yang soleh, yang baik, yang taat pada Allah. Wa minna duna zalik. Dan ada juga yang tak. Macam manusia. Macam manusia. Ada lelaki, ada perempuan. Ada Muslim, ada kafir. Di kalangan orang Muslim tadi pula, ada yang saleh, ada yang tak saleh. Ada yang baik, ada yang tak baik. Macam kita perempuan. Di zaman Nabi, Allah utuslah, maksudnya Allah kerahkan sekelompok jin mendengar bacaan Al-Quran. Ini cerita dia. Jadi yang menyebut Nabi di dalam situ ialah jin tu sebetulnya. Tapi dirakamkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi disahkan sebutan nama Nabi SAW ni dengan da'i oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Jadi bila jin ni dengar bacaan Al-Quran Nabi SAW, apa yang dibacakan oleh Nabi SAW, yastami'un Al-Quran falamma hadaruhu qalu ansitu. Manakala mereka datang dekat dengan Nabi SAW, mereka kata qalu ansitu. Tolong diam jin ni, ketua jin ni katalah tolong diam, ansitu. Dengar ni bacaan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad ni. Kan? Falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Bila dah habis, mereka dengar, mereka terus balik ke tempat mereka. Ke rumah mereka lah, ke sarang mereka lah. Tapi balik apa? Munzirin, memberi peringatan. Di sini qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzil min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim. Kata jin apa? Ya qaumana, terus berdakwah tuan-puan, dia kembali kepada kaumnya. Ya qaumana inna sami'na kitaban unzil, kami baru sahaja dengar kitab yang telah diturunkan, yakni Al-Quran. Min ba'di Musa, selepas Nabi Musa. Kan? Kenapa cerita tentang Nabi Musa pula? Sebab ialah di kalangan pula daripada zaman Nabi Musa ni jin dah ada, dan ada juga yang beriman. Bukan ke zaman Nabi Musa sahaja, di zaman Nabi Sulaiman kan terkenal dengan kisah jinnya ni. Zaman Nabi Sulaiman. Dan zaman Nabi Sulaiman ada cerita tentang jin ni. Kan? Jadi unzila min ba'di Musa, ada kitab yang diturunkan setelah Nabi Musa dah tak ada. Setelah kitab Nabi Musa, setelah kitab Taurat diturunkan, ada lagi kitab baru. Senang nak cerita macam itulah. Ada lagi kitab baru yang diturunkan. Wahyu Allah Subhanahu Wa Taala ni, jin kata. Unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi. Dia membenarkan dengan apa yang ada dalam Taurat, membenarkan apa yang ada dalam Injil. Musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqq, yang memberi petunjuk kepada kebenaran. Yahdi ilal haqq wa ila tariqin mustaqim, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kemudian baru masuk ayat ni, ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah, perkenankanlah. Ni da'i Allah ni, siapa maksud jin da'i Allah ni? Siapa maksud jin? Yang dimaksud oleh jin yang bernama da'i Allah ni, da'i, penyeru daripada Allah.
Maksudnya orang yang menyeru untuk orang ramai beriman pada Allah, iaitulah Nabi Muhammad. Di situ kisah kita, tuan-puan. Jadi Allah sebutkan nama baginda dalam Al-Quran dengan sebutan da'i. Itu merakamkan kisah dakwahnya jin kepada kaumnya, dan jin tadi kata Nabi Muhammad ni adalah seorang da'i, orang yang menyeru untuk seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu maksud da'i, orang yang menyeru agar orang beriman pada Allah. Mengajak orang untuk beriman pada Allah. Orang yang mengajak orang lain untuk mengesahkan Allah, mengajak orang lain untuk beribadah pada Allah, mengajak orang lain untuk taat pada Allah. Itulah Nabi SAW. Baik, itu kisah jin tadilah, tuan-puan. Itu cerita awalnya macam tu, ayat tu turun, asbabun nuzulnya. Tetapi yang kita nak cerita ialah dalam Al-Quran baginda digelari dengan nama apa? Da'i. Baik, keterangan tentang da'i pula dekat bawah tu, Ustaz Islam. Silakan. Tugas utama baginda adalah sebagai seorang da'i. Baginda mengajak manusia kepada Allah untuk mereka beriman kepada Allah, mengesahkannya dan beribadah kepadanya. Ini tugas utama baginda. Setelah baginda diangkat menjadi seorang Rasul, apa tugas Nabi SAW? Itulah berdakwah. Dakwah, tuan-puan. Bukan dakwah Nabi ni bukan sekejap-sekejap. Daripada diangkat menjadi Rasul sehinggalah meninggal dunia. Dia dakwah ni tak ada apa cerita apa orang kata pencen ataupun bersara. Saya tak ada dah. Saya tak dakwah dah, tak, tuan-puan. Bila kita dah masuk dalam bidang dakwah ni, daripada kita masuk tu sampailah kita meninggal dunia. Kalau boleh kita mati dalam dakwah, mati dalam keadaan mengajak orang lain kepada kebaikan, mati dalam niat nak berdakwah. Jadi sampai sekarang, daripada sekarang ni, tuan, niatkan untuk kita dakwah, kita nak ajak orang pada kebaikan. Dan berdakwah ni pula tak mesti dia adalah seorang apa orang kata seorang ustaz, tak mesti. Nak berdakwah tak mesti nak jadi tak mesti jadi ustaz dulu baru berdakwah. Tak mesti jadi ustazah dulu baru berdakwah. Tak mesti jadi syekh dulu baru berdakwah. Kan? Sebab dakwah ni mengajak, bukan mengajar. Kalau mengajar, ya, mungkinlah ustaz lah yang mengajar tu, ustazah lah yang mengajar tu, tuan guru lah yang mengajar tu, ya. Tetapi dakwah ini mengajak. Ingat, tuan-puan, dakwah bukan hanya mengajar, tetapi dakwah itu adalah mengajak. Kalau mengajar, ya, bukan semua orang boleh mengajar, betul. Tetapi kalau mengajak, semua orang boleh mengajak. Semua orang boleh jadi da'i, pendakwah, tapi bukan semua orang boleh jadi apa? Muallim contohnya, orang yang mengajar. Tak semua orang boleh. Tapi nak dakwah, semua boleh. Kadang saya tak pandai mengajar lah, Ustaz. Kita ajak orang untuk belajar, tu dakwah lah tu. Ni. Jadi Nabi SAW, bila kita dakwah, artinya kita memiliki satu kerja sama dengan kerja baginda Nabi SAW bila kita dakwah ni. Dan saya yakin semua yang join dalam live ni ada semua pendakwah. Tapi dengan cara kita masing-masing lah, tuan-puan. Niat dan tujuannya sama. Nak mengajak orang pada kebaikan. Dakwah pada zaman Nabi, baginda SAW lebih fokus kepada mengajak orang yang bukan Islam kepada Islam. Tugas kita sekarang ini, itu satu, mengajak orang yang bukan Islam kepada Islam. Yang kedua ialah mengajak orang Islam untuk kenal kepada Islam, untuk mengamalkan Islam ni. Macam kita malam ni solawat. Kita ajak orang supaya ingat bahawa malam Jumaat ni adalah malam yang Nabi pesan untuk banyakkan solawat. Kita ingatkan orang. Yang tak tahu, kita bagi tahu. Lepas tu kita ajak lagi. Kita buatkan program lagi. Ini dakwah ni. Mengajak orang kepada kebaikan, dakwah. Baik. Dan bila kita dakwah ni, dia beza, tuan-puan, dengan semata-mata suruh. Suruh orang buat baik, tak. Kita ajak orang buat baik. Bukan menyuruh orang buat baik. Tapi kita mengajak. Apa beza, Ustaz? Menyuruh dengan mengajak tu lebih kurang je lah, Ustaz. Beza, tuan-puan. Menyuruh apa? Menyuruh belum tentu kita buat. Pandai suruh je, kan? Main suruh je. Tapi kalau mengajak, ini mengajak, kita dah tentu buat. Sebab kita ajak.
Artinya apa? Kita dah buat mengajak. Contoh apa? Sama-sama lah maksudnya. Sama-sama. Kan? Mengajak tu sama-sama. Contoh Ustaz Aslam cakap contoh. Ustaz, ni ajakan ni. Ustaz, jom pergi makan kat kedai Tom Yam contohnya kan. Tiba-tiba saya pun Ustaz Aslam tak ada. Kenapa Ustaz Aslam tak ada pula kat kedai ni? Lah, kan? Tak ada lah Ustaz. Saya ajak je. Mengajak? Kalau macam tu bukan mengajak, namanya suruh. Ustaz, pergilah makan kat kedai Tom Yam. Tu suruh. Saya pun datang sorang-sorang lah. Kalau ajak ni, Ustaz Aslam pergi, saya pun pergi. Macam tu. Kita berdakwah ni mengajak orang pada kebaikan. Kita salawat ke atas Nabi. Kita baca surah Al-Kahfi. Alhamdulillah. Allah bagi hidayah, taufik pada kita. Kekuatan pada kita. Maka kita ajak lagi orang lain untuk ikut sama. Itu dakwah. Dakwah. Artinya apa? Bila kita dakwah ni kita dah buat dah pun. Tapi kita nak ajak juga sama-sama orang untuk buat. Macam Nabi SAW. Mengajak orang pada keimanan. Mengajak orang untuk beribadah pada Allah. Mengesahkan Allah. Nabi SAW. Memang percaya pada Allah. Nabi SAW memang sangat banyak ibadah. Jadi ajak. Itu perbezaan antara semata-mata menyuruh dengan apa? Mengajak orang lain. Artinya bila mengajak ni dia lebih selamat lah tuan-puan. Lebih selamat kenapa? Karena dia sendiri dah buat dah. Kemudian dia ajak lagi orang lain untuk sama-sama buat. Jadi tugas utama Nabi selepas baginda diangkat menjadi Nabi ialah berdakwah. Jadi bila dah berdakwah, kita dah masuk menjadi seorang pendakwah, pahalanya besar satu. Tapi ujiannya pun besar. Bila kita dah mula ajak orang pada kebaikan, tuan, ujiannya besar. Macam-macam Allah uji. Macam-macam Allah uji. Macam Allah uji Nabi SAW. Dulu Nabi SAW dihormati, dimuliakan di kalangan penduduk Mekah. Yalah, nasab Nabi hebat. Nabi orang kaya tuan-tuan di Mekah. Bukan tak ada harta, tak ada duit. Isteri Nabi Siti Khadijah tu, kalau kita zaman sekarang ni senang nak cakap datin kan. Datin ni jutawan tuan-tuan. Isteri Nabi. Nabi kahwin dengan Siti Khadijah. Subhanallah. Memang datuk lah kiranya. Dihormati Nabi, dimuliakan. Kan? Tapi bila Nabi SAW dah diangkat menjadi seorang Rasul. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Sangat dihormati, dimuliakan. Digelari juga dengan Al-Amin. Orang yang sangat amanah. Tapi bila dah mula mengajak orang pada kebaikan. Dikata orang gila lah. Tukang sihir lah. Penyair lah. Subhanallah. Macam-macam digelarkan yang tak baik kepada baginda Nabi SAW. Kenapa? Karena dah mula ajak orang buat kebaikan. Ni, mungkin di antara ibu-ibu ni dah ada yang rasa dah. Ada yang kena blok ke kan. Asyik ajak je orang buat baik. Asyik ajak orang nak join kelas lah. Kan, join tadarus lah. Kita share link WhatsApp contohnya. Geram orang tengok. Lepas tu kena blok. Biasalah orang dakwah macam tu kan. Ni baik ibu-ibu ayat. FB pun kadang macam tu juga. Ada banyak-banyak kita share. Kita tag nama kawan-kawan dah tak boleh dah. Nak tulis komen pun tak boleh. Biasalah tuan-puan. Jangan sedih sangat. Sebab macam itulah kebiasaan orang yang berdakwah. Mesti ada ujian. Bahkan ujian yang kita hadapi sekarang ni dalam dakwah. Tak sebesar ujian baginda Nabi SAW dalam dakwah dulu. Kan? Dalam qasidah yang di awal tu. Ni nak terajak pula, panjang pula cakap ni. Di awal qasidah tadi, qasidah apa di awal? Hamqubulana ya. Apa salah satu bait syairnya? Setiap kali ku ingin marah, cacian ketika berdakwah. Tu Ustaz Nizam sebut. Kan? Teringat daku darah Rasulullah mengalir sepanjang batu di arah. Ni apa dia? Apa sebelumnya Ustaz? Lupa dah. Apa tadi macam tu lah kan. Tiap kali. Kita buka ekor sikit. Supaya tak mengantuk ni. Apa kata Ustaz Nizam di situ? Tiap kali ku ingin marah, cacian ketika berdakwah, teringat daku darah Rasulullah mengalir sepanjang batu di arah. Subhanallah. Tiap kali ku ingin marah. Cacian ketika berdakwah. Orang hina. Biasalah. Kan? Orang kata kita. Saya mula-mula awal dakwah dulu. Allahu Akbar tuan-puan. Kan? Besar ujian.
Kan Ustaz Aslam ni di antara orang yang mengikutilah daripada awal perjuangan. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala uji macam-macam. Kan macam-macam Allah uji ketika kita mula nak mengajak orang ramai kepada kebaikan. Kalau kita duduk tenang, duduk diam je, tenang lah hidup. Tenang. Tapi bila kita dah mula nak ajak orang pada kebaikan, Allahu Akbar. Macam-macam ujian Allah uji. Tapi biasalah kan. Kadang ujian datang daripada orang yang dekat dengan kita. Nabi SAW dakwah. Ada di kalangan orang yang dekat dengan Nabi. Siapa Abu Lahab. Menjadi ujian besar bagi Nabi SAW. Daripada ahli keluarga Nabi sendiri yang menentang dakwah Nabi. Biasalah. Biasalah benda tu. Kan? Jadi, bila kita berdakwah, kemudian ada orang yang berubah perasaan. Dulu tolong kita, sekarang dia benci kita. Dulu sokong kita, sekarang dia tak sokong kita. Kerana kita mengajak orang pada kebaikan, itu hal lumrah dalam perjuangan dakwah. Itulah yang terjadi kepada Nabi. Tapi jangan kita berhenti. Tu. Teruskan perjuangan dakwah, mengajak orang pada kebaikan. Teruskan perjuangan dan ingat Nabi SAW dulu pengorbanan baginda dalam dakwah ni luar biasa. Kadang kita dicela orang, dicaci oleh orang. Kita bukan ambil duit dia. Kan? Kita bukan rampas duit dia. Kita bukan curi duit dia. Kita bukan sakiti badan dia. Tetapi, kenapa pula nak halang kita? Ni kan. Kenapa pula tak puas hati? Kita pun kadang rasa pelik. Tapi macam itulah Allah uji kita. Ni. Macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala uji kita. Kalau tak diuji, tak rasa kemanisan dakwah tuan-puan. Kita sekarang diuji macam mana pun tak sampai macam Nabi berdarah. Daripada kepala sampai kaki mengalir darah Nabi SAW ni kena batu dekat atas kepala, mengalir darah sampai ke kaki. Kita tak pernah lagi sampai macam itu. Kan? Dakwah ni, dakwah bila? Dakwah Nabi kepada penduduk Taif. Kan? Macam mana disambut dengan, bukan dengan tala al-badru alaina, tapi disambut dengan batu. Yang dilempari oleh budak-budak yang diarahkan untuk melempari Nabi dengan Zaid bin Harithah pada ketika itu. Diusir Nabi daripada negeri Taif. Kan minta maaf sebut macam orang gila diusir, dilempari batu. Allahu Akbar. Macam tu dakwah Nabi. Kita tak sampai macam tu tuan-puan. Kita tak sampai macam tu, kita tak sampai tahap tu. Kita sampai tahap orang mengata macam ni. Itu pun satu di antara 1000. Ni kan satu antara 1000 adalah yang sumbang sikit tu. Tapi Nabi SAW lagi besar ujian dalam dakwah. Baik ibu-ibu, ayah-ayah dan semua yang saya cintai dan kasihi kerana Allah. Jadi hebatnya Nabi SAW dalam berdakwah, dalam Al-Quran sendiri. Allah gelari baginda dengan sebutan da'i, seorang pendakwah. Artinya diakui Nabi ni sebagai seorang pendakwah yang hebat. Wallahu a'lam bissawab.